sekiranya perlantikan Ketua Hakim Negara bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, adakah keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara ketika mengadili kes Datuk Seri Najib adalah sah? Okey, tuan-tuan. Sementara tajuk ni saya pilih kerana di dalam laporan pasukan petugas khas yang telah pun dibocorkan melalui laman web Malaysia Today milik Raja Petra Kamarudin. Di dalam dokumen laporan pasukan petugas khas yang mempunyai 822 muka surat, pasukan petugas khas, tuan-tuan, telah mendapati bahawa Tan Sri Tommy Thomas telah membocorkan satu maklumat yang tidak sepatutnya dibocorkan. Dan maklumat ini akhirnya, tuan-tuan, bakal menjerat Tan Sri Tommy Thomas kerana telah menyalahguna kuasa dan ianya boleh dihadapkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saudara, apa yang telah beliau dedahkan? Tan Sri Tommy Thomas, tuan-tuan, dengan bangganya di dalam buku Justice in Wilderness, beliau mengatakan bahawa untuk melantik 2 ketua hakim negara. Ini saudara, bukan satu, tuan-tuan. 2 ketua hakim negara ini dilantik bukan daripada cadangan JAK ataupun Jawatan Kuasa Perlantikan Kehakiman, ataupun JAK dia panggil apa? Justice Appointment Committee, Bukan hanya perlantikan Tan Sri Richard Malanjun tidak melalui cadangan yang dibuat oleh JAK, tetapi perlantikan Tengku Maimun juga tidak melalui cadangan daripada JAK. Saudara, amat mengejutkan, tuan-tuan, sebab buku ni memang panjang. Laporan ni lagi panjang, 822 muka surat. Saya kena keluarkan sedikit demi sedikit untuk tuan-tuan faham. Tetapi apa yang telah didedahkan ini jelas menunjukkan, tuan-tuan, ketika zaman Datuk Zahid Ibrahim sebagai Menteri Undang-Undang, beliau telah initiate ni maknanya akibat daripada pendedahan video VK Lingam. Video VK Lingam, saudara, mengesahkan bahawa hakim boleh diatur seperti mana yang didakwa oleh VK Lingam. VK Lingam, tuan-tuan, selepas mendedahkan bahawa hakim-hakim zaman Mahathir dulu, zaman dia menjadi Maha Fir'aun 22 tahun, dia boleh mengatur hakim bagi memastikan kes-kes tertentu dapat dimenangi di mahkamah, baik di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Persekutuan. Jadi, tuan-tuan, ini menyebabkan Datuk Zahid Ibrahim selaku Menteri Undang-Undang ketika itu telah mencadangkan untuk diwujudkan apa yang dipanggil sebagai JAK ataupun Jawatan Kuasa Perlantikan Kehakiman. Yang baru-baru ini kita dimaklumkan bahawa ke bawah duli tuanku Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan untuk Tan Sri Raus mempengerusikan jawatan kuasa ini, dan beberapa bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan termasuk bekas-bekas hakim telah dilantik untuk menduduki jawatan kuasa pelantikan kehakiman ini. Namun, saudara, apabila ianya sudah pun dimasukkan sebagai undang-undang, maknanya untuk melantik seorang hakim, maka cadangan itu perlu datang daripada Jawatan Kuasa Perlantikan Kehakiman.
Jawatankuasa pelantikan kehakiman akan mencadangkan kepada Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri boleh menolak cadangan yang dibuat dan Jack boleh membuat cadangan lain, namun dalam melantik Tan Sri Richard Malanjun amat mengejutkan tuan-tuan. Peranan Jack langsung tidak diambil kira, malah Tan Sri Tommy Thomas mendedahkan beliaulah yang telah mencadangkan supaya Tan Sri Richard Malanjun dilantik sebagai Ketua Hakim Negara dan Tun Maimun dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. 2 orang, tuan-tuan. Jadi persoalan dia, kalau pelantikan Tengku Maimun tidak mengikut perlembagaan, tidak mengikut undang-undang, adakah keputusan yang beliau buat ketika mengadili kes Datuk Seri Najib adalah sah dari segi sudut undang-undang? Ini kita minta supaya Peguam Datuk Seri Najib dan mereka-mereka yang terlibat untuk mengkaji, dan sekiranya merasakan bahawa kita ada strong case, maka sewajarnya lah kita mencabar perkara ini di mahkamah. Walaupun kita tahu mahkamah ini dikuasai oleh Ketua Hakim Negara sebagai kepalanya, namun setidak-tidaknya kita harus menyatakan ketidaksetujuan kita bila mana kita mendapat berita yang amat mengejutkan ini. Tuan-tuan, lebih mengejutkan saudara dan terlalu nampak jelas bahawa Datuk Seri Najib adalah mangsa konspirasi politik. Di dalam buku Tan Sri Tommy Thomas juga, beliau mengesahkan bahawa beliau bersama dengan Zainul Zakaria telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membincangkan isu 1MDB sebelum mereka memenangi pilihan raya umum yang ke-14, tuan-tuan. Maknanya, saudara, perancangan nak mengenakan Najib ini sudah berjalan begitu lama. Dan Tommy Thomas, tuan-tuan, adalah antara orang yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada Tun Dr. Mahathir tentang tindakan-tindakan undang-undang yang perlu diambil. Itu sebabnya, saudara, sebaik saja Pakatan Harapan memerintah, Tommy Thomas telah diangkat menjadi Peguam Negara, tuan-tuan. Dan amat menyedihkan, saudara, orang yang telah memaklumkan, ni ditulis dalam buku Tommy Thomas, orang yang telah memaklumkan kepada Tommy Thomas bahawa beliau telah pun direstui oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk diangkat menjadi Peguam Negara. Orang yang memaklumkan kepada Tommy Thomas jam 5 pagi, tuan-tuan, ialah Lim Kit Siang sendiri, bapa kepada Lim Guan Eng. Itu sebab saya tak terkejut bila mana kes Lim Guan Eng digugurkan, tuan-tuan. Sebaik saja Pakatan Harapan memerintah kerajaan Malaysia. Jadi inilah, tuan-tuan, kebobrokan kerajaan Pakatan Harapan. Inilah detik-detik yang menyebabkan rule of law yang kita dambakan akhirnya bertukar menjadi law of the jungle. Bila mana Tommy Thomas yang diangkat oleh Pakatan Harapan sebagai Peguam Negara telah membebaskan lebih kurang berapa? 13 orang. 13 orang pimpinan Pakatan Harapan. Baik Sibar Rasa Rahsia dalam kes MCMC dan juga akta hasutannya, Eric Paulson dalam kes akta hasutannya, Hassan Karim, Tamrin Ghaffar, Rafizi Ramli yang sudah dijatuhkan hukuman 30 bulan penjara, akhirnya lepas begitu. Begitu juga dengan Tien Chua,
begitu juga dengan penjenayah-penjenayah LTTE, begitu juga dengan Pang Likun yang telah menyogok Lim Guan Eng dengan sebuah banglo bernilai 4.27 juta dengan hanya menjual below market value 2.8 juta selepas Lim Guan Eng menukar status tanah Magnificent Emblem yang mana Pang Likun merupakan board of director syarikat tersebut. Tanah pertanian ditukar status menjadi tanah industri, tuan-tuan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, kalau kita nak pastikan bahawa sistem keadilan kita baik, institusi kehakiman, begitu juga dengan Jabatan Peguam Negara, begitu juga dengan dari dalam buku ini juga dinyatakan dengan jelas lantikan ketua-ketua institusi asas negara, ketua hakim negara, ketua Pesuruhjaya SPRM, semua dibuat dengan menggunakan kuasa eksekutif Perdana Menteri, tuan-tuan. Dan inilah menyebabkan negara kita saudara berlakunya kacau bilau. Dan ini juga menyebabkan 18 orang pemimpin-pemimpin UMNO telah pun dianiaya oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Termasuklah Datuk Seri Najib yang hari ini merengkuk di penjara Kajang, dan juga begitulah juga nasib yang menimpa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang didakwa di bawah dua mahkamah, satu di Mahkamah Shah Alam 40 pertuduhan dan satu lagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebanyak 47 pertuduhan. Tuan-tuan, ini semua takkan berlaku kalau kita tidak silap memilih pada tahun 2018. Itu sebabnya sekarang ni tuan-tuan sudah ada peluang sekali lagi untuk membetulkan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan pada pilihan raya umum yang ke-14 lepas. Jangan sia-siakan peluang ini. Kalau kita silap memilih pada pilihan raya umum 2018, undi sekali kita dapat 3 Perdana Menteri. Kali ni kalau tuan-tuan silap memilih, undi sekali tuan-tuan akan dapat 5 Perdana Menteri, tuan-tuan.